Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alim azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Kata oleh ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang diberikan akan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai akan saudaranya sebagaimana dia mencintai akan dirinya sendiri. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa wa ifadatu istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa da'a alal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala dapat bersama pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sama-sama menghayati dan juga berkongsi dan kita bincang berkenaan dengan tajuk tafsir surah Yasin. Mudah-mudahan dengan adanya perbincangan perkongsian pada pagi ini, insya-Allah sebanyak akan dapat menambahkan ilmu kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta memberikan perangsang dan juga motivasi kepada kita untuk meneruskan pengabdian diri ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So pada pagi ini kita akan menyambung tafsiran kita surah Yasin. Kita dah masuk pada ayat yang ke 61, insya-Allah. Ayat 61, 62, 63 dan seterusnya, insya-Allah. Ayat yang 61 surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, wa anibuduni haza siratul mustaqim. Wa anibuduni haza siratul mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Sadaqallahul azim. Wa an'buduni, dan aku perintahkan, naklah kamu menyembahku. Wa an'buduni, aku perintahkan, kata Allah Ta'ala. Naklah kamu menyembah kepadaku. Haza siratul mustaqim. Ini merupakan jalan yang lurus. Jadi ayat ni tuan-tuan merupakan sambungan daripada ayat yang sebelumnya. Di mana ayat sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah perintahkan kepada kamu, wahai anak Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Ataupun makna penyembahan syaitan ini, makna menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah patung berhala, menyembah pokok, menyembah busut, menyembah batu, menyembah bulan, bintang dan sebagainya, menyembah matahari, menyembah dewa-dewa, maknanya menyembah
kepada selain daripada Allah Ta'ala ataupun menuruti perintah-perintah syaitan ini yang mengajak manusia memalingkan diri daripada penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin. Bukankah aku telah perintahkan pada kamu wahai anak Adam, janganlah kamu sembah syaitan, jangan ikuti turutan nafsu syaitan, keinginan syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Kerana syaitan itu musuh kamu yang paling nyata, yang paling jelas. Penentangannya sangat kuat, penentangannya kepada kamu dan mengajak kamu masuk bersamanya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-61 ini wa'ane buduni. Allah Taala kata wa'ane buduni haza siratul mustaqim. Oleh itu hendaklah kamu sembah padaku. Menyembah aku, mengabdikan diri kepada aku dan mengamalkan sesuatu perbuatan yang ikhlas dan taat kepadaku. Mengerjakan ibadah padaku, jangan menyekutukan aku. Inilah siratul mustaqim, inilah merupakan jalan yang lurus. Selepas Allah Ta'ala melarang manusia daripada menyembah dan mentaati syaitan, lalu Allah Ta'ala merintah manusia supaya menyembah, mentaati dan bertauhidkannya serta derhaka pada syaitan. Bila dah taat pada Allah Ta'ala, sudah tentu derhaka pada syaitan lah. Kemudian maka sebab itulah tugas semua rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk mengajak manusia menyembah Allah ataupun beriman kepada Allah dan menjauhkan diri pada penyembahan pada tagut. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut tagut. Walaqad ba'asna, dan sungguh kami telah mengutuskan pada tiap-tiap umat seorang rasul. Tugasnya ialah mengajak manusia menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anibudullah wajtanibut tagut, dan menghindarkan diri daripada penyembahan kepada tagut ataupun patung berhala ataupun benda-benda yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faminhum man hadallahu minhum man haqqat alaihimud dalalah. Maka sebahagian daripada mereka itu mereka orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah, dan sebahagian lagi daripada mereka ialah orang-orang yang telah pasti kepada mereka itu sesat. Haqqan alaihimud dalalah. Sebahagian mereka itu akan sesat. Malahan jumlah yang sesat sebenarnya jauh lagi banyak berbanding orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya mestilah kita menekankan ketaatan, menekankan keazaman yang tinggi untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Taala telah mencipta kita, menjadikan kita, memberikan kita makanan, pakaian dan sebagainya, dan juga keperluan-keperluan hidup disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam penyembahan, kenapa kita menyembah selain pada Allah Subhanahu Wa Taala? Haza siratul mustaqim, inilah jalan lurus. Maka jalan yang lurus yang menjamin keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Itu maksud jalan lurus ni. Jalan yang menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jalan yang telah pun digariskan oleh para nabi dan juga para rasul. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan nabi dan para rasul untuk mengajak manusia menuju kepada jalan yang lurus. Hadza siratal mustaqima wa la tattabi'us subula wa tafarraqu bikum an sabili. Inilah merupakan jalan yang lurus. Hadza siratal mustaqima fattabi'uni, maka ikutlah aku, kata nabi. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut jalan-jalan yang selain. Mana jalan-jalan yang selain yang telah pun digariskan oleh para nabi dan rasul. Wa tafarraqu bikum an sabili, maka bercerailah kamu daripada jalannya. Adapun menyembah syaitan dan mentaatinya adalah jalan yang sesat dan bawa pada neraka. Jadi sebaliknya, kalau kita taat kepada dan patuh kepada arahan dan juga perintah syaitan, maka sudah tentu ia akan bawa kita masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala dan diazab bersama dengan syaitan. So, apakah pengajaran pada ayat 61 ini? Sesungguhnya agama yang benar dan jalan lurus itu ialah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Itu maksudnya jalan lurus ni. Ikhlas, mana jalan lurus, mana ikhlas, jalan bawa pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, serta ikhlas dan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengharapkan ganjaran pahala
daripada Allah Ta'ala, tapi mengharapkan syurga Allah Ta'ala, kan? Dan juga kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada syurga ataupun neraka itu itulah kuasa Allah Ta'ala, tapi kita mesti mengikut kepada jalan yang telah pun digariskan oleh para Nabi dan Rasul. Dia telah mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala tanpa menyembah patung berhala, kemudian mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu, mentaati seluruh perintah Allah dan meninggalkan segala tegahan larang Allah Ta'ala. Apa-apa yang telah pun ditegah Allah Ta'ala, maka naklah kita tinggalkan. Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Kemudian jangan kamu minum arak, jangan kamu merompak, kamu mencuri dan sebagainya. Okay? Itu semua adalah jalan-jalan yang boleh membawa kepada taat kepada Allah Ta'ala kalau kita tinggalkan. Tapi kalau kita buat, maka jalan-jalan syaitan. Yang kedua, tujuan penciptaan manusia adalah supaya beribadah hanya kepada Allah, bukan pada yang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan hanyalah menyembah padaku. Baik, kemudian pada ayat yang seterusnya, ayat 62, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Walaqad adalla minkum jibillan katsira, dan sungguh syaitan telah menyesatkan golongan yang ramai di kalangan kamu. Yang ini setelah kamu mengetahui akibat mereka, maka tidaklah patut kamu fikir ataupun insaf. Afalam takunu ta'qilun, maka tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu menghayati ataupun tidak kamu insaf? Kan banyak di kalangan manusia terdahulu telah pun disesatkan oleh syaitan. Oleh itu janganlah kita terpengaruh dengan langkah syaitan. Kerana setiap orang-orang yang taat kepada syaitan, penyembahan kepada selain Allah Ta'ala, akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila para Nabi dan Rasul telah diutuskan untuk mengajak beriman pada Allah, kemudian mereka ingkar kepada arahan para Nabi dan Rasul itu, maka lepas itu maka terus mereka akan diseksa ataupun dibalas di azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini, ayat 62 ini, Allah Ta'ala menjelaskan tentang usaha-usaha berterusan yang dilakukan oleh syaitan di dalam menyesatkan umat-umat terdahulu, menghalang mereka daripada mentaati dan mentauhidkan Allah sehingga ke tahap menjadikan Tuhan selain daripada Allah. Syaitan menyesatkan manusia dengan pelbagai cara. Sama ada melemparkan bisikan. Ini cara-cara syaitan lah. Cara-cara syaitan, kan, dia kata mempengaruhi manusia, antaranya ialah dengan membisikkan bisikan-bisikan palsu, kan, menjanjikan janjian palsu, kemudian menghasut ke dalam hati manusia, atau dengan menggunakan pelbagai perantaraan seperti menggunakan wanita sebagai perangkap. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatin al-khamru jima'ul ismi. Al-khamru jima'ul ismi wan nisa habailu syaitan wa hubbun ya ra'sun kullu khati'ah. Daripada Huzaifah bin Yaman katanya, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khumru jima'ul ismi. Khamar itu, khamar ataupun arak ataupun benda-benda yang memabukkan, jima'ul ismi merupakan himpunan kepada dosa. Himpunan kepada dosa. Wan nisa habailul syaitan. Perempuan-perempuan itu merupakan perangkap. Perempuan merupakan perangkap pada syaitan. Wa hubbud dunya ra'su kullu khatiyah. Cinta pada dunia itu merupakan kepala kepada setiap kesalahan. Kullu khatiyah, setiap kesalahan. Walaupun begitu, kan tak semualah wanita itu merupakan perangkap pada syaitan. Kerana sebahagian wanita ini orang-orang yang taat dan patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak terpengaruh untuk melakukan perkara-perkara yang tegak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada juga ramai di kalangan wanita ini yang tidak taat kepada arahan dari kepada Allah Ta'ala, menedahkan aurat, membuka aurat, kan, membiarkan diri terjerumus dalam perkara dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak mengerjakan solat dan sebagainya. Itu juga dengan kaum lelaki-lelaki.
Ramai juga kaulaka tadi yang angkar kepada ahad Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis Nabi ini memberi peringatan kepada kita supaya kita menjauhkan arak. Pertama, arak al-khamru jima'ul ismi. Arak itu merupakan himpunkan kepada dosa. Wanisa habailus syaitan. Perempuan itu ialah tali. Hablu ni tali lah, ikatan kepada syaitan. Perangkap. Kemudian hubbud dunia, cinta pada dunia. Hubbud dunia, cinta pada dunia merupakan kepala kepada setiap kesalahan. Rawahul Khazin. Kemudian kita lihat pada perkataan jibillan kasira. Jibillan kasira. Apa makna jibillan? Mana jibillan? Mana jumlah bilangan ramai. Jumlah bilangan ramai yang berjaya dipergunakan oleh syaitan, disesatkan oleh syaitan, yang akan bersama dengan dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Berkata ad-Daha, jibillan, perkataan jibil ni, aqalla jibil wa hiya ummatul azimah asyarata alafin wal kasir ma la yahsihi illa Allah taala. Paling sedikit al-jibil ni ialah umat yang besar bilangannya ialah 10,000 orang. 10,000 orang. Jumlah bilangan umat. Dan jibil, mana jibil itu paling kurang pun 10,000, tuan-tuan. Jadi maknanya 10,000 ke atas lah. Maka dikatakan sebagai jibil. Al-kasir, wal kasir ma la yahsihi illa Allah. Al-kasir ialah bilangan yang tidak dapat dihitung oleh siapa pun jumlahnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan Allah Taala saya dapat menghitunglah berapakah dia katakan sebagai al-kasir. Al-kasir banyaklah. Jibil ni jibillan kasira, kan bilangan yang banyak. Paling tidak pun 10,000 orang yang telah pun berjaya dipengaruhi oleh syaitan. Mana 10,000 ke atas lah. Berkata Ar-Razi, wal jibil al-jam'ul azim hatta qila induna 'asharatil alafin la yakuna jibil. Al-jibil ialah himpunan yang besar sehingga dikatakan himpunan kurang daripada 10,000 tidak boleh dipanggil sebagai al-jibil. Kalau jumlah perhimpunan manusia itu ataupun makhluk-makhluk tapak dunia ni jumlahnya kalau kurang pada 10,000 tidak boleh kita katakan sebagai al-jibil. Jibil, dia mesti lebih daripada 10,000, maka dikatakan sebagai al-jibil. Okay. Jibillan kasira. Baik, kemudian afalam takunu ta'qilun. Afalam takunu ta'qilun. Setelah kamu mengetahui akibat mereka yang terdahulu yang telah disesat oleh syaitan, maka sepatutnya kamu fikir, insaf, mengambil pengajaran, jangan mentaatinya dan seluruhnya menjadikan sebagai syaitan sebagai musuh yang paling nyata. Syaitan ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, musuh yang paling nyata. Musuh yang paling nyata. Cuma syaitan ni ialah satu makhluk yang tak nampak dilihat, benda gaib, yang benda halus, tak nampak dilihat. Tetapi walaupun dia tak nampak dilihat, tetapi dia punya kuasa dia, power dia sangat kuat. Tetapi walaupun kuat macam mana pun, kuasa Allah Ta'ala itu lebih kuat, kan, berbanding dengan syaitan. Dan besok syaitan akan ditangkap oleh para malaikat pada akhirat besok, ditangkap, dibelenggu, kan, digari, dibelenggu, diikat dan sebagainya, diseksa, dipukul di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, pengajaran daripada ayat, syaitan adalah musuh manusia yang kerjanya ialah menyesatkan dan memesongkan manusia daripada jalan yang benar. Itu tugas syaitan lah. Memang dah tugas itu dan dia pun dah janjilah. Janji, kan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesatkan seberapa banyak umat manusia ataupun umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menggambarkan ramainya manusia yang berjaya disesatkan oleh syaitan. Jibillan kasira. Jadi jumlah sesat ni lagi ramailah. Walaqad adala minkum jibillan kasira afalam takunu ta'qilun. Kemudian pada ayat 63, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah dia jahannam. Inilah dia neraka jahannam yang telah dijanjikan.
yang kamu dahulu diancam dengannya, kamu tak taat pada dia. Tafsiran pada ayat ini, Allah Ta'ala menerangkan kesudahan perjalanan orang-orang yang menyembah dan menurut jejak langkah syaitan. Jejak langkah syaitan, kesudahannya perjalanan mereka pasti neraka, yang selalu diperingatkan dan diancam oleh para Nabi dan para Rasul tentang dahsyatnya azab ketika dahulu. Ketika dunia dahulu lagi lah. Di dunia dahulu, sebahagian daripada orang-orang yang kafir ini, mereka telah pun diazab, diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimusnahkan sebagai kaum Iram, kaum Ad, kaum Samud, kaum Bani Israel, kaum yang pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu, kaum umat Namrud dan sebagainya, kan? Jadi semuanya telah pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan pergi lihat kepada kawasan-kawasan mereka, lihatlah ada lagi bekesan-bekesan kawasan mereka itu, tapi umat dia tidak pun hancur, telah pun dulu telah gaib daripada muka Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi ketika mereka berada di lubang api neraka, lalu malaikat penjaga neraka jahanam berkata, hajihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Jadi bila orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi dikumpulkan dan dicampakkan dalam neraka, lalu para malaikat yang duduk di atas neraka lalu berkata kepada penghuni-penghuni neraka, hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah dia neraka jahanam yang telah dijanjikan kepada kamu, yang telah pun diancam pada kamu besok ketika diancam dulu di dunia. Para Nabi, para Rasul teringat pada kamu. Baik, sekiranya kamu tidak beriman dan bertaati perintahnya, maka kamu akan dihumban dalam neraka. Sikap dan pendirian kamu pula apabila diancam dengannya, bukan sahaja kamu mempersenda dan mempermainkan, bahkan mendustakan dengan keras. Itulah sikap-sikap di kalangan orang kafir. Allah Ta'ala membayangkan tentang sikap orang kafir ketika hidup dunia. Mereka mempersendakan, mempelekehkan ancaman para Nabi Rasul, kan, yang para Nabi Rasul mengancam pada mereka dengan balasan neraka kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diancam macam tu, mereka mempersendakan pula. Mempersendakan para Nabi Rasul itu membawa cerita-cerita yang dongeng, cerita karun baru dan sebagainya. Yang kedua, mereka yang menyembah syaitan dan menerhaka akan dicela, dihina dan dipersenda sebelum dicampakkan dalam lubang neraka. Kemudian yang ketiga, neraka jahanam adalah pintu pertama daripada 7 pintu-pintu neraka. So, neraka jahanam ni adalah salah satu daripada pintu neraka. Ada pintu neraka jahanam, neraka sakar, neraka khutamah, neraka hawiyah, kan, neraka wil. Banyaklah nama-nama neraka ini. Baik, kemudian pada ayat yang seterusnya, ayat 64, Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah dan rasalah kamu bakaran pada hari ini disebabkan perbuatan kufur yang telah pun kamu kerjakan. Jadi ayat ini merupakan sambungan daripada ayat yang tadi, di mana ayat tadi menyatakan hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang telah pun dijanjikan pada kamu, yang kamu selalu dustakan. Kamu tu'adun. Kemudian pada ayat yang ke-64, kan, Allah Ta'ala sebut islauhal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah kamu dan rasakanlah kamu bakaran neraka sebabkan perbuatan kufur yang telah mereka lakukan. Islauhal yauma, masuk dan rasakan kepanasan bakaran neraka. Dia berbagai-bagai jenis azab yang disediakan dalamnya. Jadi masuk ini bukan sekadar masuk, tapi diseksa. Islauhal yauma bima. Masuk ni bukan masuk hanya sekadar masuk duduk rehat macam tu. Kalau masuk dalam neraka duduk rehat macam tu sambil makan situ lah, orang kata tak adalah, sia-sia lah namanya. Masuk neraka tu diazab, dipukul, diikat, dibelenggu, kan, dipukul, diikat, dibelenggu, diseksa,
Kan, siang, malam, pagi, petang, sehinggalah pada hari-hari yang telah pun ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Islauhal yauma bima. Pada hari ini, hari kiamat, masuk dan rasakan kepanasan bakaran neraka dan berbagai-bagai jenis azab yang disediakan dalamnya. Bima kuntum takfurun, disebabkan kekufuran yang telah kamu lakukan terhadap Allah Ta'ala dunia lalu. Kamu mentaati syaitan, menyembah berhala, mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, menafikan pertemuan dengan Allah dan mendustakan para Nabi dan para Rasul. So, apakah pelajaran pada ayat ini? Pertama, orang-orang yang kufur kepada Allah bukan saja dibakar, bahkan mereka juga dihina. Jadi, bukan saja dibakar, bukan saja masuk dilepak dalam neraka, tetapi diseksa, dihina, dicela, dipersenda, sehingga mengibatkan mereka merasai penyesalan, kekecewaan, kepiluan, kesedihan, kekecewaan, hasil daripada perbuatan mereka ketika mereka hidup dalam dunia dahulu. Baik. Jadi islauha, masuk dan rasalah dalam ayat ini adalah suruhan yang mengandungi penghinaan. Dia ada taubih lah, penghinaan, cercaan, celaan yang diucapkan oleh para malaikat yang menjaga neraka. Diucapkan secara tengkingan, ditengking dengan kuat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Firaun, Zuk innaka antal azizul karim. Zuk innaka antal azizul karim. Dikatakan kepada Firaun dengan cara mengejek, rasakanlah azab siksaan yang pedih, sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat di kalangan masyarakatmu. Surah Al-Duhan ayat 49. Yang kedua, kekufuran adalah penyebab pada balasan azab neraka. Kekufuran, keingkaran, kedegilan, keras hati, kan, sombong, belagak dan sebagainya ketika hidup dalam dunia. Jadi Allah Ta'ala telah sediakan azab siksaan yang pedih kepada kamu kerana keingkaran kamu, kan, menerima arahan dan juga kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan para Nabi dan Rasul tidak meminta sebarang imbalan pun daripada hasil dakwah yang telah mereka buat kepada manusia, tetapi para Nabi dan para Rasul berdakwah dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia daripada siksaan dan juga azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya itulah saja tuan-tuan perkongsian kita pada hari ini, pada ayat 6, ayat 61, 62, 63 dan ayat 64. So ada 4 ayat tuan-tuan yang kita share, yang kita berkongsi pada pagi ini, yang mana ayat ini lebih kepada berkenaan dengan tauhid, tauhid keimanan, kepercayaan kita kepada apa-apa yang telah pun disampaikan oleh para Nabi dan para Rasul kepada kita. InsyaAllah, sekadar itulah tuan-tuan perbincangan kita pada pagi ini. InsyaAllah akan datang kita sambung ni pada ayat yang ke-65 pula, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian pada pagi ini sebanyak akan dapat menambahkan keyakinan kita, ketakwaan kita, menambahkan ilmu kita serta iltizam kita, motivasi diri kita untuk kita meneruskan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sebelum kita tutup majlis kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'ilman mutakabbara wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'ana fata ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahlana ta'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hina bil iman wa 'abidna bil iman wa ahsyina bil jannati ma'al iman. Allahumma salina salim dinana wa salim imanana wa salim tauhidana wa salim ma'rifatana wa salim arwahana wa salim qulubana sa'akhana min muslimin wa muslimat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daqi syaqwa wa sallallahu. Ta'assana bizitil jabarut wa tasamna bizitil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la Allahumma sib anna hadzal waba
وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن وطعن البلاء بلطفك يا لطيف يا عظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم.